Sudah lama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah tuan-tuan, petang ni kita kongsikan tentang saka. Poin tentang saka mengikut pandangan alim ulama dan mengikut pengalaman sepanjang saya merawat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, petang ni kita kongsi tentang saka. Di mana masyarakat Melayu kita kebanyakannya ada penyakit ataupun mengalami gangguan saka, tuan-puan. Dalam bahasa Arab dipanggil jin nasab. Dalam bahasa Arab dipanggil jin nasab. Nasab ni yang bersangkut paut dengan nasab keturunannya ataupun orang Melayu kita sebut saka. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saka kadang yang kita pinta ia datang. Kadang yang kita tidak pinta ia sengaja datang ataupun memaksa datang kepada kita. Tuan-tuan rahmati Allah, banyak simptom-simptom orang yang mengalami saka. Antara poin-poin utama orang yang mengalami saka adalah, tuan-tuan, okey, kita share dahulu, tuan-tuan. Kita buka majlis kita ini, perkongsian kita ini dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin tentang saka. Baik, tuan-tuan, saka ada banyak jenis. Ada disebabkan keturunan. Keturunannya, pertama ada keturunan Tok Bomo, keturunan tukang sihir, keturunan bidan, keturunan tukang uruk, keturunan pesilat, boleh jadi, dan keturunan orang-orang yang mengamalkan sesuatu ilmu yang pelik-pelik lah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada keturunannya yang pernah kena sihir. Ini kemungkinan generasi yang akan datang, generasinya boleh terkena saka, gangguan saka disebabkan keturunan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang terkena saka disebabkan amalan tertentu yang dia amal. Yakni amalan yang mengundang khadam jin. Amalan yang mengundang khadam jin. Ada juga yang terkena saka disebab gangguan jin saka adalah disebabkan barangan. Yakni barangan berkhadam. Barangan berkhadam. Yakni barangan tersebut ada khadamnya, ada penjaganya. Jadi dia menggunakan pakai barangan tersebut ataupun menyimpannya dan mengharapkan perlindungan, keselamatan, pelaris rezeki daripada barangan tersebut. Kecantikan dan sebagainya. Ini pun boleh terkena saka. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang boleh terkena saka juga disebabkan susuk. Sama ada dia sendiri yang memakai susuk ataupun keturunan dia, mak ayah dia pakai susuk. Anaknya boleh terkena gangguan walaupun anaknya tak pakai susuk. Inilah dipanggil syaitan yang diwarisi. Syaitan yang diwarisi oleh warisan terdahulu. Inilah dipanggil jin nasab, dalam bahasa kita jin saka. Tuan pada rahmat Allah, ada juga disebabkan jin saka ini, dia boleh terkena jin saka adalah disebabkan rumah ataupun tempat yang dia diami ada kharam, ada penjaga, ataupun tempat tersebut ada gangguan, ataupun tempat tersebut tertanamnya buhulan sihir. Jadi anaknya beranak di tempat tersebut, boleh juga ada gangguan jin saka, dia jadi saka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara poin-poin utama, timbul simptom-simptom utama yang saya akan berikan kepada tuan-puan. Kalau ada simptom-simptom ini, cepat-cepatlah berubat dengan perawat yang syar'i, perawat yang bertauliah.
Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, antara poin utama orang yang terkena saka, orang yang ada gangguan jin saka adalah perutnya sentiasa sakit. Itu petanda awal. Sentiasa sakit tanpa sebab. Sentiasa sakit tanpa sebab. Perutnya sentiasa sakit, senuk orang panggil. Sentiasa sakit tanpa sebab. Ini simptom yang paling kerap dan selalu kebanyakan dialami oleh pesakit jin nasab. Siapa-siapa yang ada gangguan saka boleh sahkan perkara ini, ya, tuan-puan. Ataupun mana-mana perawat yang pernah merawat gangguan jin saka ini, pasti simptom utama yang dialami oleh pesakit adalah sakit perut, tuan-puan. Sakit perut. Baik, tuan-puan boleh komen, siapa-siapa yang alami penyakit ini, sakit perut tanpa sebab, selalu sakit perut. Dia bermula sakit perut, tuan-puan, kalau daripada keturunan, daripada kecil lagi, daripada zaman sekolah, bermasalah perut dia, tuan-puan. Bermasalah perut dia. Selalu sakit. Tanpa sebab. Bukan kerana tak makan. Bukan kerana gastrik. Selalu sakit perut. Kadang pelik. Ni ada perawat seorang, Ustaz Muhammad Amiruddin Osman. Saya boleh sahkan memang begitu. Ya, betul. Saya sentiasa sakit perut. Ya. Kadang kita dah cek. Kita dah makan ubat. Tapi selalu sakit perut. Ini utama. Bagi wanita yang selalu sakit perut, bukan saja pakej sakit perut satu, tapi dia mari pakej sekali, hik tak teratur. Sama ada hiknya tak datang-datang 2-3 bulan, ataupun hiknya datang sentiasa datang 2-3 bulan, hik keluar lagi. Itu yang berlaku. Tuan pada rahmatullah Allah, kalau lelaki dia tak mengandung lah, dia sakit perut saja, sakit memanjang. Makan atau tidak makan, tetap sakit. Kadang kalau dia budak sekolah, dia sakit perut, dia pergi sekolah, nak ambil MC apa dengan doktor apa, doktor tak bagi MC, sebab doktor kata dia tak sakit perut. Lalu cikgu marah-marah dia. Awak ni berlakon, padahal malah sekolah. Padahal budak tu nak sekolah, tapi memang dia sakit perut yang tak dapat didetect oleh dikesan. Tu bahasa Inggeris panggil detect. Okey. Okey. Dikesan oleh doktor. Jadi tuan pada rahmati Allah, maka kalau ada anak beranak kita sakit perut, doktor cek tak ada apa, jangan kita kata dia malah, dia ni meragam saja buat perangai. Tidak, tuan-tuan. Kadang-kala ini simptom awal sakit perut, dan sakit perutnya takkan pernah hilang sampailah dia berubat. Sampailah lepas dia berubat, dia akan sakit lagi. Kalau tak berubat, dia akan sakit sampai dia alam perkahwinan, tuan-tuan. Memanjang sakit perutnya. Dan sulit beranak. Kadang-kala lah, dia tengok jenis saka lah. Ada yang saka tu mencintai apa, sulit beranak lah. Sulit mengandung. Kalau saka tu macam sekadar menjaga dan sebagainya, mungkin kerap beranak. Jadi tuan pada rahmatillah Allah, sebab tengok bergantung lah. Bergantung pada tujuan saka tersebut. Tapi walaupun begitu, sakit perutnya tak hilang. Kadang-kala tuan-puan, saya nak sebut tentang sakit perut sebelum kita pergi poin yang seterusnya. Saya nak sebut secara ilmiah, secara orang panggil biologi, ya. Biologi pada petang ini, dan sains, bukan saya lah, sebelah saya ni, insya-Allah sekejap lagi. Fakta-fakta sains, kerana sebelah saya ni lebih hebat dalam biologi dan juga fakta sains tentang perut, kerana dia first grade, first class. Okey. Tuan pada apa macam saya ni second class. Baik, tuan pada rahmatullah, ready ya? Tolong ready. Tolong beri penjelasan seperti mana penjelasan sebelum ni. Hok pernah ustaz dengar, siapa ustaz rasa kagum penjelasan. Bagilah penjelasan antara perut manusia dengan perut lain. Jadi tuan-puan, dia sakit perut, kadang bukan sebab kembung ke apa, memang sakit perutnya pelik. Jadi tuan-puan, kalau biasa saya ruqyah, orang yang sakit saka ni memang 99.9%, 99.9% orang yang sakit saka ni memang sakit perut, tuan-puan. Memang sakit perut. Dan masa saya ruqyah, tuan-puan, perutnya memang semakin sakit. Dan kadang-kala dia rasa benda kerah di perut dia. Kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri. Tapi kebanyakannya dia ada di sebelah
kanan ataupun kiri perut. Tapi kebanyakan sebelah mana, Syafiq? Tak ingat dah. Lebih dah, kalau sakit perut. Perut. Sebelah mana? Najis belah kiri. Najis belah kiri. Boleh kira. Belah kanan kan? Belah kanan Okey. biasa. Kalau Kebanyakannya kalau kait dengan jin saka, belah kanan. kait dengan jin saka, dia akan sakit perut dan rasa kerah di perut dia di sebelah kanan. Kejang, kerah di sebelah kanan tuan-puan. Kebanyakan orang yang ada saka, sakit perut, dia akan rasa sakit perut satu perut lah. Tapi lebih sakit di sebelah kanan tuan-puan. Kenapa di sebelah kanan tuan-puan? Kerana di sebelah kiri ada tai. Rectum. Tangki tai. Nanti akan diperjelaskan oleh pakar. Okey. Akan diperjelaskan. Yang di sebelah kiri perut kita tangki najis. Kerana itu kebanyakan syaitan, jin saka ini akan duduk di sebelah kanan. Sebab tu bila kita pegang pesakit gangguan jin saka, kalau pesakit perempuan saya tak pegang lah, nanti kena terajang ke suami dia. Saya minta perawat wanita, dia gosok-gosok perut, minta izin lah dengan pesakit gosok perut. Saya ju baca je. Jadi tukang gosok perut di sini saya ada lantik 2 orang. Kerja dia gosok perut, pesakit je. Jadi dia tahu mana perut belipak dengan perut tak belipak, perut tegang tak perut tegang, perut bermasalah, bergeruk angin dan sebagainya, dia tahu. Nanti kita panggil dia. Come here. Macam saya baca tu, dia buatlah pusaran di perut. Dia rasa mana tempat kerah, mana tempat angin. Tak adalah siapa keluar kentung, tak ada. Tapi dia rasa kebanyakannya sebelah kanan, rasa macam bola golf. Kau bola tenis tak? Golf ke tenis? Macam bola tenis tak? Macam bola tenis. Kerah ada di dalam perutnya sebelah kanan tuan-puan. Dia kerah. Jadi saya tanyalah kadang-kadang tu yang pakar tentang perut, kenapa sebelah kanan, kenapa bukan sebelah kiri? Rupanya sebelah kiri ni tangki najis. Rectum panggil? Rectum. Okey. Bahasa Arab. Rectum. T. Okey. Di sini. Sebab tu lagi penjelasan lanjut saya mempersilakan. Boleh tolong bagi penjelasan supaya mereka faham. Poin yang pertama sebelum saya pergi ke poin yang seterusnya. Silakan. Boleh? Tolong jelaskan kenapa ni. Nanti kita panggil orang yang pernah pegang perut, orang yang ada saka. Sekejap lagi. Kita kongsi santai saja hari ni. Kongsi pengalaman bermanfaat. Tuan-puan boleh ilmu. Tuan-puan boleh point. Saya pun bahagia. Tuan-puan derita. Baik. Sila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah tuan-puan, saya ni pertama sekali saya tidaklah hebat sangat lah pasal biologi ni. Cuma saya pernah belajar dan juga saya ingatlah sedikit sebanyak. InsyaAllah saya boleh terangkan lah yang saya mana ingat lah. Baik, jadi berkaitan dengan perut tuan-puan, kebiasaannya kenapa Ustaz Salihin sebut pasal rectum dan sebagainya. Sebab kebiasaannya bila saya dan Ustaz Salihin merawat, yang bila masalah berkaitan dengan perut, tak kira lah gangguan saka ataupun beberapa lagi gangguan lain yang berkaitan dengan perut, kebiasaannya dia akan kejang di sebelah kanan lah. Bila saya tanya pembantu yang biasa main perut tiap hari tu, pembantu perempuan lah, kebiasaannya dia akan kejang belah kanan tuan-puan, kerana di belah kiri kita ni adanya rectum, iaitu kita panggil bahasa mudahnya tangki najis lah. Okey, sebab itulah kebiasaannya orang yang sakit perut, sembelit dan sebagainya, cuba tuan-tuan dan puan sentuh di kawasan perut sebelah kiri ni, akan adalah ketulan-ketulan, yakni najis tersebut lah. Ketulan-ketulannya di sini. Jadi bahasa kapur tarik kerah. Ustaz Salihin banyak dalam bahasa kapur tarik kerah lah. Okey, jadi adanya di sebelah kiri ni rectum, yakni tangki kita. Di sebelah sini najis lah. Jadi dia akan mengganggu di sebelah kanan kita. Okey, baik. Jadi dia mengganggu di sebelah kanan ini, kadang-kadang kejang dan sebagainya. Okey, sebab itu bila kita masuk sikitlah bab biologi, bila kita makan sesuatu makanan, dia akan masuk melalui saluran esophagus. Okey, esophagus ni adalah saluran di mana makanan tersebut akan lalu, kemudian akan masuklah lalu di saluran yang pertama dia akan masuk kepada usus kecil, kemudian lalu
kepada usus besar, dan ada lagi lah organ-organ lain seperti pankreas. Kemudian ada asid yang akan menghancurkan makanan-makanan tersebut, yang akan menghuraikan khasiat-khasiat tersebut lalu terserap dalam badan kita. Okey, baik. Jadi masuknya makanan tersebut kemudian bertukar daripada namanya makanan menjadi bolus, kemudian lalulah dalam perut kita semua. Okey, dan dia akan last kali tersimpan di bawah ni lah, yang dicerna bagi khasiat pada badan kita dan sebagainya. Yang selebihnya iaitu bahasa mudahnya najis lah, yang akan terkumpul di rektum, yakni di sebelah kiri. Okey, baik. Jadi terkumpulnya di sebelah kiri. Jadi kebiasaannya yang ada gangguan jin ni dia akan ganggu di sebelah kanan lah, sebab sini sebelah najis kita. Okey, jadi bila staff-staff yang mana pembantu yang biasa main perut ni, dia akan buat pusingan di perut sambil kami ruqyah dan sebagainya, maka akan rasalah kekejangan. Kadang-kadang satu perut, kadang-kadang kalau bukan satu perut, dia akan fokus di sebelah kanan. InsyaAllah boleh Ustaz? Yalah, setakat itu sajalah, sedikit sebanyak. Maaf jika ada yang salah. Okey, saya jemput kembali Ustaz Salihin. Saya tertarik dengan satu perkataan brokus tadi. Bolus. Bolus. Bolus tu apa bolus? Bolus ni bila makanan kita makan. Contohnya kita makanlah apa-apa makanan, ubi kentang, makan nasi dan sebagainya. Bolus. Maka bila masuk di dalam mulut, sudah terkena enzim dan sebagainya. Di lidah kita ada enzim dan sebagainya, amylase, dan banyak lagi dalam perut ada protease dan sebagainya. Maka apabila sudah dia tidak dinamakan makanan lagi lah, sudah masuk ni, sudah terkena enzim dan sebagainya, maka akan jadi bolus. Bolus tersebut lah yang akan lalu melalui esophagus, kemudian lalulah Esophagus. Tapi kita bahasa esophagus lah. Okay. Kemudian dia akan lalu, kemudian dia akan bertemu lah organ-organ tertentu, maka dicerna dan sebagainya. Dan yang paling penting dalam perut kita ada asid lah. Kerana itu orang yang tidak makan pada waktu pagi, kebiasaan yang kena gastrik, kerana asid tersebut terkandung dalam perut. Tetapi dia tak tahu nak rembeskan kepada apa. Sebab kita tak makan, maka terkena pada kulit perut, semakin menipis, maka jadilah gastrik, sakit perut. Maka sebab ada asid. Ya, asid tersebut tidak hilang. Kerana asid tersebut memang ada dalam perut untuk kegunaan yang baik. Tetapi bila kita tidak makan, maka akan kegunaan asid tersebut akan digunakan di tempat yang salah. Yakni akan kena kulit perut dan sebagainya, maka nipis. Situlah akan jadi sakit perut. Okey, baik. Macam tu. Saya tertarik bila Ustaz Syafiq kata ada asid tadi. Tapi orang yang ada gangguan jin saka ni, walaupun dia makan pagi, dia tetap sakit perut. Tetap sakit perut. Sebab apa? Tuan pada rahmati Allah. Sebab apa? Sebab jin tu sendiri bersifat gas. Ya. Jin tu sendiri bersifat gas. Maka kalau duduk dalam perut, memang sakitlah perutnya. Memang sakit. Okey, saya nak jemput kepada orang yang selalu main perut pesakit pula. Marilah. Lagi pula. Saya nak jemput orang yang selalu main perut pesakit pula. Dia boleh rasa kadang tu kerah di sebelah kanan. Kebanyakannya macam mana pengalamannya. Saya jururuqyah, saya tak main perut orang. Okey, silakan. Kongsilah sikit. Kongsi secara jujur. Daripada hati ke hati. Boleh? InsyaAllah. Baik. Dipersilakan Cik Syuhadah kita. Kongsilah sikit. Okey. Sila. Okey. Sila. Assalamualaikum. Kuat sikit. So. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, saya Cik Syuhadah, pembantu para peruqyah di sini lah. Kalau ada pesakit wanita, biasanya sayalah yang akan bermain perut. Main perut, tepuk belakang. Biasanya kalau pesakit, kalau adalah dalam kalangan penonton ni pesakit Asazah yang pernah datang ke Asazah, mungkin pernah tengoklah muka saya, dan memang saya yang akan bantu untuk rawat pesakit. Dan pengalaman saya, bila biasanya kami akan urut perut, akan sentuh perut pesakit bila ustaz bacakan ayat-ayat pembatal lah. 3 ayat pembatal tu, falamma wa uhaina dan wa alkima. Biasanya apa yang saya rasa ketika menyentuh perut pesakit, bukan sekadar berlipat yang ustaz sebut tadi, malah kalau yang ada gangguan jin tu saya akan rasa panas. Kemudian macam Rasa ustaz di tangan panas. Ya betul ustaz, saya akan rasa panas tu. Masa tu main di perut tu, kulit ke atas pakaian. Di atas pakaian. Walaupun atas pakaian rasa panas. Ya betul. Walaupun di atas pakaian masih rasa panas. Kemudian
macam yang Ustaz Syafiq cakap tadi, gangguannya di sebelah kiri. Ada satu perut pesakit tu Sebelah kanan. sebelah kanan. Ada tukar kanan kiri. Saya memang tertukar kanan kiri kalau bawa kereta pun macam tu tuan-puan. Apa tu lagi perut? Okey. Okey, sama. Okey. Sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kanan. Iyalah sebelah kanan lah gangguan tu. Ya betul. Betul. Sebelah kanan tuan-puan. Bila saya gosok perut biasa saya akan bermula di tengah. Bermula daripada tengah turun ke bawah. Lawan arah jam. Lawan arah jam bermaksud mengikut arah kiblat. Bila kita pusing dan sampai di pusing arah tawaf ke belas. mengikut panas dah muka. Mengikut arah tawaf. Mengikut arah tawaf. Ustaz betulkan saya. Saya jarang masuk live. Okey. Okey, pusing. Alhamdulillah. Okey, contoh saya pusing. Okey, saya contoh perut saya. Okey, tak apa pula. Okey, contoh saya pusing. Bila sampai di sebelah kanan, saya rasa ada satu benjolan ketulan. Seperti bola golf tadi lah saya sebut bola tenis tu. Jadi bila sampai di situ saya jadi takut nak usap. Saya takut itu adalah ketumbuhan. Rupanya bila ditanya kepada keluarga pesakit ni ada apa-apa sakit medik ke ataupun ketumbuhan ke ataupun sakit apa tu? Appendix ke. Bila ditanya rupa-rupanya memang tak ada dan memang pesakit alami masalah sakit perut terutama di sebelah kanan dan memang di sebelah kanannya keras. Bila saya pusing lagi ke sebelah kiri ni normal, biasa sahaja. Biasanya kidal masih betul kiri kanan saya pun sama. Ya betul. Jadi betul lah yang Ustaz Syafiq sebut tadi, sebelah kanan adalah masalah gangguan jin dan ada juga pesakit yang datang perutnya busung. Kalau yang busung tu saka ke apa Ustaz? Kadang ada sebab sihir. Kadang-kadang disebabkan sihir. Ada juga pesakit yang saya jumpa datang-datang perutnya dah busung. Macam tu lah. Bila kita Awak kempes. ya betul. Bila kita pusing dia turun balik. Kemudian dia naik balik. Macam-macam pengalaman saya. Itu sajalah perkongsian saya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Cik Syuhadah dan Ustaz Syafiq atas perkongsian sebentar itu tadi. Gitulah pengalaman real. Pengalaman yang bermanfaat, pengalaman yang betul-betul, tuan-tuan. Bukan tipu-tipu, bukan buat-buat. Ini betul-betul, ini bukan cubaan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pengalaman saya pula lah. Yang pertama saya kata perut tadi. Kita dah jelaskan dari segi sains. Kita dah jelaskan dari segi pengalaman. Orang yang bermain dengan perut tadi. Dan dari segi pengalaman saya perawat memang 99.9% orang yang ada saka selalu bermasalah di perut. Lama-kelamaan bermasalah di perut, dia dah biasa, dia dah kalih dan sebagainya. Tapi perutnya tetap sakit walaupun bukan datang bulan dan sebagainya. Dia akan naik ke satu tahap, kalau dia tak berubah, dia akan sakit mata pula, tuan-tuan. Dia akan sakit mata pula, tuan-tuan. Kadang dia mari package, perut, mata, package. Kadang dia mari perut, okey, mata pula sakit. Mata okey, perut pula sakit. Kadang dia mari terus, dua-dua. Ini kebanyakannya berlaku kepada orang yang ada simptom saka. Ni matanya selalu berair, matanya terasa menekan, sakit, pedih. Kadang matanya rabung, esok okey, lusa rabung, tulak okey, tubing tu esok lusa tu. Rasa rasa sakit, lepas tu okey balik. Kadang dia pakai spek, esok okey tak perlu pakai spek. Jadi dia punya mata ni bermasalah. Apabila kita ruqyah orang yang bermasalah saka, bukan saja kita memegang di perut, kita buat pusingan di perut, laki-laki lah, perempuan lah. Tu. Tapi bila kita sentuh mata dia, saya sentuh je, saya letak je pakai sarung tangan lah. Dia dah sakit, dia bergetar kepalanya, tuan-tuan. Bergetar. Tu. Daripada Nur Syari Had Nurdin. Puan tak? Betul sangat apa yang Tik Asal cakap. Memang sama macam Kak rasa. Kalau orang pegang siap tanya, kenapa ada benjolan pada perut? Benjolan tu
dari dalam tak nampak tapi rasa. Ya betul. Benjolan dari dalam tak nampak tapi rasa tuan-puan. Tu memang kerah. Rasa seperti angin. Kita cocok dia masuk. Dia macam kerah. Kita rasa. Saya tak pasti dulu. Nanti sekali. Jadi tuan pada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nanti tuan-puan boleh bagi testimoni siapa-siapa yang betul apa yang saya kata ni tuan-puan alami. Itu. Kadang-kadang saya letak macam ni lah kebiasaan. Silakan Ustaz Syafiq kita tunjuk skill sikit pada petang ni. Perut ni. Dak perut mata. Ya perut. Perut habis dah perut. Mata pula tuan-puan. Siapa nak bagi dalam istilah sains pula mata ni? Silakan. Cik Najibah boleh ke? Kornea. Kornea. Ustaz Syafiq juga. Mata bayar. Mata bayar. Okey tuan-puan, bila kita ruqyah, kita letaklah kat sini. Bila saya baca je tuan-puan, kita letak macam ni ya. Saya baca je ayat apa untuk mata? Antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Saya pun gosok. Kemudian saya tiup. Masa baca tuan-tuan, kepalanya kadang bergegar macam ni. Kemudian keluar air mata dan pernah saya bacakan satu orang pesakit tu keluar pasir sikit-sikit. Pasir macam pasir pantas sikit-sikit. Itu yang pernah berlaku. Ada yang akak out daripada Perak kan hari tu. Dia nak buat pembedahan minggu depan dia mari sini. Saya buat tu hanya merah. Bukan akak daripada Perak tu. Kemudian apa yang berlaku tuan-puan? Terus matanya boleh nampak. Hak tu lain. Hak mari dulu. Minggu lepas hak. Kau mana? Hak merah tu. Hak merah. Akak daripada mana? Kolegan tengok. Ada seorang akak tu dia mari daripada Kolegan tu suami dia mari tau. Kemudian matanya merah sebelah. Dia pergi doktor tak tahu nyakit apa bagi air mo pun tak berkesan. Ya tu mari dulu. Ke minggu lepas. Kemudian saya ruqyah dia, kemudian saya tiup, kemudian saya baca di air mo dia dan tiup ayat-ayat saya bagi kejap lagi. Kemudian saya titik, terus hilang merah. Hilang. Okey mata dia. Suka dia, bahagia dia. Saya lagilah rasa lega. Orang bahagia. Tu. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni. Ini ayat dia tuan-puan. Ini ayat dia. Antara ayat yang saya baca, tuan-puan boleh take note antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat tadi. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Tiup. Kemudian baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kemudian tiup. Kemudian tekan di atas dua kening ni. Tekan jangan dengan kuku, dengan perut jari. Tekan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Tiup. Tu. Kemudian baca ayat ni pula tuan-puan. Tekan di bawah ni pula. Bukan dalam kelopak mata bawah lagi. Ada dipanggil tulang ni. Jangan tekan dengan kuku. Tekan dengan ibu jari. Kemudian baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Tiup di mata yang ni. Tiup di telinga. InsyaAllah tuan-tuan. Yang mengalami masalah sakit mata disebabkan gangguan jin, saka ataupun sihir tadi, kita buat macam tu insyaAllah sembuh. Setakat ini alhamdulillah testimoni pesakit saya sembuh. Wallahi wa billahi wa tallahi. Sembuh. Alhamdulillah.
Adik tuan-puan yang mana tanya ayat apa yang Ustaz baca dan sebagainya, boleh join group Telegram Asazah Official. Tarik di Telegram Asazah Official, join group. Nanti kita bagi ayat. Ataupun kalau nak best lagi tuan-puan, nak belajar secara detail lagi, best kita belajar ni tuan-puan, dapat ilmu. Kita tahu nak buat macam mana secara sahih. Ada rujukan kita, ada sumber ambilan. Tuan-puan join kursus. InsyaAllah yang baru saya buat ni. Baru bermula semalam mukaddimah. Malam ni bermula pembelajaran yang bab pertama. Pengisian selama sebulan tuan-puan. Tuan-puan boleh join, nanti kita add dalam grup khusus. Boleh join, boleh PM admin nanti untuk join grup khusus. Kursus terpadu pengubatan Islam Ruqyah Syar'iyah. Dan saya adalah pengamal yang berdaftar di bawah KKN, di bawah JPKM dan juga di bawah badan-badan Persatuan Pengubatan Islam. Jadi tuan-puan bolehlah untuk join, untuk ambil ilmu, insya-Allah. Baik tuan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Orang yang selalu sakit disebabkan gangguan saka. Pertama tadi saya ulang kembali, sakit perut yang berpanjangan tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, sakit mata tanpa sebab yang jelas dan sakitnya pelik. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, lepas ni kita tengok soalan kalau ada soalan. Yang ketiga, orang yang selalu sakit saka disebabkan gangguan jin nasab dipanggil bahasa Arab. Dia akan selalu pening kepala. Nak kata migrain bukan. Bahkan lebih teruk daripada migrain. Terutama ketika dia bangun daripada tidur. Dan ketika lepas asar sakit kepala dan sakit kepalanya berfokus di bahagian depan. Bahagian ni. Pinjam kepala je. Fokus dia, ini kepala. Tengah, tepi, kanan, kiri, belakang, depan. Orang untuk jin saka ni tuan-puan, kebanyakan sakit kepalanya tuan-puan. Kebanyakan, saya memang buat kajian ni bertahun-tahun dah tuan-puan. Kebanyakan mereka sakit yang dialami sama sahaja, iaitu tuan-puan, sakit di bahagian depan ni. Ni ngak-ngak. Orang kampung panggil, sakit ngak-ngak. Yang bapa sakit ngak-ngak seperti ada orang tekan-tekan. Tu, ngak-ngak. Sakit ni. Sakit di bahagian depan. Sebab tu bila kita ruqyah, orang yang sakit saka kita tepuk di sini tuan-tuan. Tepuk secara perlahan di sini. Ni. Kadang kita bila kita letak je tangan di sini, kita baca orang sakit saka, dia bergegar kepala. Cuba buat gegar sikit. Dia antara yang pernah terjadi tuan-tuan. Saya letak tangan, dia bergegar kepala. Yang kedua, tuan-puan, dia jadi macam ni. Kalau dia jadi macam ni, tuan-puan, tolong undur 3 langkah. Sebab apa? Dia akan bertukar menjadi harimau. Kebanyakan. Kalau dia jadi macam ni dulu. Dia akan lembek, pesel. Kemudian dia kebangun, dia berubah wajah dia jadi harimau. Yang tu best. Yang tu best. Kalau ada juga di kalangan pesakit, bila kita letak atas kepala tu, kita baca ayat-ayat berkaitan jinazah. Contoh, ayat berkaitan jinazah, kita ambil satu contoh. Okey, dah come here. Pinjam kepala. Contoh Contoh. Kalau tuan-puan dengar ayat yang saya baca ni pening kepala, kena terus berubat dengan perawat syariah, jangan pergi ketuk bomo. Dukung. Okey. Ini contohnya. Contoh pun ayat Al-Quran memang terkesan. Okey. Kita di depan ni kita letak. Okey. Ayat ni memang ayat real tuan-puan, saya baca betul ini. Ayat saka ni tuan-puan. Dia berkaitan dengan nasab. Okey. Tuan-puan, fokus. Bacaan saya kalau ada, tolong type. Pening kepala tolong type. Ataupun tuan-puan letak tangan kanan di atas kepala masing-masing. Tak payah pecah jibak. Jibak tu tudung. Tak payah. Letak je tangan. Okey. Kalau ada pasu pula. Kalau ada jarum atas jibak tu, tudung tu boleh tudung tu boleh buang dulu, bahaya. Okey tuan-puan. Pasu atas kepala. Okey, ayatnya tuan-puan boleh dengar. Ini contoh ayat, tapi ayat betul saya baca ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim.
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. Tiup. Itu antara ayat yang berkaitan dengan gangguan jin nasab. Tu. Afa hasibatum, apakah kamu menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah dan tidak akan dihitung? Itu. Maksudnya peringatan kepada gangguan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kadang kita baca tu ada yang jadi macam ni, ada yang bergegar kepala, ada yang paling best tuan-tuan, ada yang dia jadi macam ular. Tu memang best lah kalau tengok. Tapi kita tak buat live. Kita tak ambil marketing gitu. Siang bersakit air dia kan. Walaupun tutup muka pun tetap air. Adakah dia rela? Kalau dia rela tak apa. Okey. Jadi tuan-puan, siapa yang rasa tadi masa saya baca pening kepala dan sebagainya, itu ada simptomnya. Sepatutnya kita dengar Al-Quran rasa tenang, bukan rasa pening. Jadi tuan-puan, saya ulang kembali. Tuan-puan. Yang pertama, orang yang selalu sakit berkaitan dengan saka ini tuan-puan. Pertama apa tadi? Perut. Sentiasa bermasalah. Yang kedua, mata sentiasa bermasalah. Yang ketiga, kepala sentiasa pening berada di hadapan. Kepala hadapan sentiasa bermasalah. Yang keempat tuan-puan. Kelima tuan-puan. Keenam. Ketujuh, ke-8, 9, 10, 11. Ada 11 simptom utama. InsyaAllah saya akan share pada video yang tuan-puan. Sebab apa? Sebab dah nak masuk asar. So kita kena utamakan solat fardu asar lah. Berjemaah kalau boleh solat di awal waktu. Ulaika humul hafizun. InsyaAllah. Orang sini kadang-kadang solat belum masuk waktu. Ada kejadian yang berlaku. Itu terlalu rajin tu. Kena tunggu masuk waktu dulu. Jadi nak masuk waktu ni sebab solat asar makin awal. So saya harapkan perkongsian saya ini menarik perhatian dan bermanfaat kepada tuan-puan yang dirahmati oleh Allah. Kalau nak mudah lagi tuan-puan, alangkah bagusnya kalau kita masuk kelas dan masuk kursus belajar lagi. Seronok tuan-puan, kita tahu kita boleh bantu anak-anak beranak kita tuan-puan. Dan boleh juga tuan-puan gunakan bam bidara yang sakit perut tadi. Gunakan bam bidara ini setelah kita baca dan sebagainya. Sapu di perut, insya-Allah lega bam bidara ini tuan-puan. InsyaAllah lega. Boleh digunakan jugalah. RN20 je ada kotak dia. Kotak hilang tadi. Okey, RN20 20 gram. Betul tak? Betul? Okey, ada kotak dia. Ini boleh melegakan. Jangan sapu di mata. Bahaya. Ini untuk sendi-sendi saja. Perut boleh. Yang kedua tuan-puan, saya nak bagi tahu fakta. Orang yang sakit perut disebabkan gangguan saka ataupun sihir tuan-puan, saya nak sebut satu fakta. Tuan-puan tolong sahihkan. Memang betul. Kebanyakannya tak suka minum susu segar. Automatik jadi tak suka minum susu segar. Fresh milk. Sama ada susu kambing ataupun susu lembu. Automatik dia jadi tak suka. Kalau tak percaya, tuan-puan tanya. Kalau ada kenalan-kenalan kita, anak beranak kita, sakit perut. Doktor tak tahu sakit sebab apa. Cuba beri minum air susu segar. Kalau dia jadi tak suka lugar. Tengok pun lugar tak suka. Jadi nak marah. Kalau kita beri air minum susu segar. Ada something wrong. Itu something wrong. Bawa jumpa perawat syar'i. Kalau tuan-puan nak kami rawat, InsyaAllah boleh bawa datang jumpa di Ahsaza Solution Center, yakni Pusat Rawatan Islam Ahsaza di Setiu, Terengganu, dan kami berdaftar dengan KKM, kami berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia Pengubatan Islam, kami juga diiktiraf oleh badan-badan berautoriti. Maknanya kami ada etikanya lah, ada peraturannya, dan rawatan kami jelas berdiri teguh di atas garis panduan syariatnya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Tajribah alim ulama, ada sumber ambilan yang sahih berdasarkan kitab-kitab muktabar. Jadi tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bahagian perut.
Kalau untuk mata tuan-puan boleh gunakan minyak wangi gaharu tuan-puan. Ini alat bantu. Ada membantu, tak ada terbantu. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT boleh guna. Selain pada ayat Al-Quran tadi, ini bahannya. Jadi kenapa bukan kasturi? Kenapa gaharu? Kenapa boleh disapu di mata? Kasturi tak sesuai sapu di mata. Gaharu sesuai kerana gaharu sifatnya adalah sejuk. Maka tuan-puan, bismillahirrahmanirrahim, baca selawat, sapuh di atas mata. Sapuh dua-dua di atas mata dan di bawah kelopak mata. Setelah baca ayat yang saya ajarkan tadi, insya-Allah jadi sejuk mata dan rasa lebih terang. Saya tak ada saka. Tuan-puan kalau guna, berikan testimoni, gaharu. Dan boleh hiduplah selama beberapa minit. Hembus melalui mulut, boleh digunakan. Orang saka sesuai gaharu. Bagi yang gangguan jin lain, sesuai kasturi. Okey tuan-puan. Ini RM15. Yang ni RM25, dia ada kotak dia. Yang ni 5ml. Yang ni 3ml lah. Ke berapa? 3ml yang ni. 2.5 tak? Berapa tak ingat? Yang ni 2.5. 3ml. 2.5ml atau 3ml saya tak ingat. RM15. Yang ni 5ml kasturi. RM25 ada kotak dia lah. Jadi tuan-puan dirahmati Allah SWT, itu antara simptom awal. Okey, kalau tuan-puan nak boleh PM admin lah. Saya hanya kongsikan sahaja ilmu-ilmu bermanfaat dan bahan-bahan yang boleh digunakan yang sesuai. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, untuk lebih lanjut tuan-puan follow kami. Tu. Nama saya Ahmad Sani Zamri, boleh follow di mana-mana media sosial. Boleh follow kami, like and share. Tuan-tuan rahmatullah, dan boleh masuk grup Telegram bersama kami, As-Sazah Official. As-Sazah Official. Dalam sana kami akan berikan perkongsian insya-Allah. Jadi itu saja, kami nak bersiap solat asar dan saya ada kerja sikit lepas asar sampai malam ni pun ada kursus. Kalau tuan-tuan nak masuk kursus boleh tengok ruangan komen, boleh masuk, insya-Allah kita kongsi ilmu yang bermanfaat. Itu saja untuk petang ini. Semoga bermanfaat. Kita akan kongsikan lebih ilmiah, lebih lagi dalam kursus yang akan datang ataupun dalam perkongsian santai masa yang pendek, live yang akan datang. Itu saja. Semoga Allah murahkan rezeki kita semua. Semoga Allah berkahi segala amalan kita. Saya minta maaf. Kami minta maaf kalau ada tersilap kata, tersilap bicara. Maafkan kami. Pontianak diketuk paku. Maafkanlah kesilapanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad. Allahu akbar. Barakallahu fikum.